Saudara, mari kita membuka Alkitab kita Yohanes 8 ayat 31 sampai yang ke-36. 弟兄姐妹，我们打开圣经，是在约翰福音第8章第31到第36节。 Saya akan bacakan buat setiap kita. 我用英文来念。 Kebenaran yang memerdekakan. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kukatakan kepada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari Bapakmu, itulah yang kamu perbuat." 约翰福音第8章第31节到第37节，耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就正是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们为他说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆，你怎么说你们必得以自由呢？”耶稣为他说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里的。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真的自由了。我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想方设法要杀我，因为你们心里容不下我的道。” Saudara-saudara, gerakan reformasi 弟兄姐妹，宗教改革 dimulai dengan seorang tokoh yang mengkritik ajaran tradisi gereja 是从一位他正在批评教会的一切的教义， di mana ajaran tradisi itu ternyata ketika didalamin lebih dalam tidak sesuai dengan Alkitab. 因为他们所提倡的这个传统的教义呢，跟这个圣经的这个真理是不相符合的。 Gereja pada masa itu menekankan ajarannya harus berdasarkan tradisi dan Alkitab. 那个时候的教会呢，他们用这个传统的学说来决定教会的方向。 Tidak hanya Alkitab saja, tetapi harus ada tradisi dari gereja yang dipelihara, saudara-saudara. 他们说不单单要按照圣经，并且也必须要按照这个传统来行。 Tetapi Martin Luther mengkritik dan meneriakan di dalam gerakan reformasi akan satu prinsip sola scriptura. 因此，在这个宗教改革里面，马丁路德呢，就是 Back to the 讲出 Bible. 批评当时的教会，说我们必须要回到圣经， Back to the Bible, hanya Alkitab. 回到圣经里面，唯独圣经。 Sebetulnya semboyan sola scriptura ini diinspirasi dari kegerakan zaman itu, filsafat Renaissance. 其实他们所说的就是当时的哲学的这个口号。 Ada kebangkitan intelektual di dalam dunia filsafat dan di dunia kontemporer pada masa itu. 因为在那个时候有不少的这个有名的人在那里兴起。 Dengan bangkitnya naskah-naskah Yunani kuno, terutama tulisan daripada Aristotle, seorang filosof. 他们用希腊的这个文学来讲述当时的状况。 Dan ada semboyan back to the source, kembali kepada sumber asali naskah-naskah Yunani. 并且他们说要回到源头，就是希腊的一个学说。 Para tokoh reformator adalah orang yang terbuka, yang berani akhirnya juga melihat tradisi gereja ada penyimpangan. 宗教改革的领袖们，他们很勇敢的来批评，因为他们看到当时的教会，他们是被传统的学说所污染了。 Pada waktu itu Alkitab belum dicetak, jadi hanya orang-orang tertentu, rahib-rahib, biarawan yang bisa mendalami Alkitab. 那个时候的圣经呢，不像今天
印的那么多，因此呢，只有单单几位，就是在宗教的领袖里面，他们可以看到的。 Maka Luther seorang tokoh yang terbuka dan melihat bahwa ternyata ada tradisi, terutama surat penghapusan dosa itu tidak sesuai dengan Alkitab dan merugikan banyak jemaat. 因此，马丁路的这个开放的这个教父呢，他就看到了有许多不合理的，就是包括我们必须要在赦罪的时候，我们必须要买这个赦罪的券。 Ada pengkhotbah yang sangat mendukung gereja dan meneriakkan akan perlunya uang dibayar untuk orang-orang itu dilepaskan dari purgatori. 甚至呢，在他们传讲神的兴起的时候，他们也强调说，必须要有一定的这个费用呢，来做这样的这个赦罪的工作。 Maka Luther meneriakkan back to the Bible, kembali kepada sumber, dan itu tidak ada di Alkitab. 因此那个时候，那马丁路德呢就说到，我们必须要回到圣经里面，因为那些事情在圣经里面完全没有记载。 Maka di dalam teologi reform kita menekankan Alkitab saja, sola scriptura, saudara-saudara. 因此在 Reform 的这个学说里面，就说到我们必须要回到圣经，唯独圣经。 Dan melalui pengetahuan Alkitab ini kita meneliti setiap ajaran tradisi yang lama yang harus ditinggalkan ketika itu berlawanan dengan ajaran Alkitab. 通过我们明白圣经里面的教导，让我们可以知道那些传统的学说不符合圣经的，我们必须要把它离开。 Maka semboyan kita adalah sola scriptura. 因此，我们的口号就是唯独圣经。 Tapi kita tidak bisa dipungkiri karena ketika saya mempelajari semboyan ini pun saya belajar dari tradisi reform. 但是呢，我不能否认，就是我学习这样的学说是从这个 Reform 那边学习到的。 Saya membaca teolog-teolog reform di dalam tradisi reform untuk memahami lebih dalam lagi tentang Alkitab. 我也从这个 Reform 的这个学说里面更深入的明白上帝的话。 Di sini juga ada sebuah konsen bahwa ternyata kita juga harus kembali harus merevisi terus tradisi kita. 在这里，我们也必须要有一个性质，就是让我们继续的来把这个传统学说不对的地方把它挪去。 Kita sudah membentuk tradisi baru, saudara-saudara. 我们已经有一个新的这个传统， Dan apakah salah dengan tradisi? 那到底这个传统是否完全不对吗？ Tidak bisa seseorang tidak punya tradisi, betul? 是的，我们人不能够没有传统。 Banyak anak muda, itu tradisinya terlalu kolot, aku tidak mau, aku sekarang bebas. 有许多的年轻人说，那个传统是太古板了，我不要参加，并且我现在要自由。 Tapi kalau tradisi angpo dia mau terus, saudara-saudara. 但是呢，如果说拿到红包，他们喜欢； Kecuali dia sudah nikah, kalau bisa tradinya dihapuskan, 那如果 saudara-saudara. 说他已经结婚了，他希望呢，这个红包的这个传统把它改变了。 Padahal generasi yang lama ketika sudah menikah justru senang karena pernah mendapatkan dan berbagi. 其实呢，以前就是已经结婚的，他们很高兴，因为他们可以受到，也可以把它 Saya merasakan Sedikit. kebahagiaan, saudara, karena dari kecil sampai gede saya nggak pernah dapat angpau dari orang tua. 我那个时候我就是看了，这样我很高兴，因为我没有这样的经历，从小到大我没有不曾经收到红包。 Ketika kuliah justru waktu saya dekat dengan seorang teman wanita malah mamanya yang kasih angpau, bahagia sekali, saudara-saudara. 当我就念书的时候，有一个女孩子的妈妈呢，她给我红包，我感到非常高 Tradisi 兴。 tidak selalu negatif. 这就是传统，不一定说是反面的。 Kita tidak bisa lepas dari tradisi. 是的，我们没有办法脱离这个传统。 Walaupun tentunya Alkitab harus dikasih sebagai dasar yang terutama. 虽然呢，圣经是成为我们的这个最重要的根据。 Pada bagian ini kita melihat justru sebetulnya Yesus juga mengkritik tradisi, saudara-saudara. 其实，在这一段经文里面，我们也看到耶稣也正在批评那个时候的传统。 Karena tradisi Yahudi di zaman Yesus sangat kuat dan kokoh berdiri. 因为犹太人的传统在耶稣时代是那么的坚固， Sehingga ada arogansi dan merasa bangga dari orang Yahudi yang memelihara tradisi yang mereka pikir didasarkan dari Alkitab. 因此他们有一些的犹太人，他就觉得非常的了不起，因为他说他们的传统是按照圣经的原则。 Maka mereka tidak gampang menerima ajaran Yesus yang cukup baru pada masa itu. 因此呢，他们不容易来接受这个主耶稣当时所传讲的信息，好像是一个新的信息一样。
Dan ketika Yesus mengatakan kebenaran dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memperdekakan kamu, mereka merasa, siapa kamu? 当耶稣说你们必晓得真理，并且真理必让你得以自由，他们说你是谁呀、 Dikatakan di ayat selanjutnya, kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kami akan merdeka? Kamu akan merdeka. 在接下来的这个经文里面，他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得以自由呢？” Saya dulu cukup bangga dengan kakek saya. 以前我非常的为我的我的祖父感到自豪。 Dia asal dari Santung 他是山东人， dan jago kungfu Santung, saudara-saudara. 他很爱打功夫。 Dan ketika saya googling, 当我感到很折落的时候， adiknya termasuk salah satu pendekar hebat di Semarang. 他的弟弟呢是在这个三宝龙里面其中一个就是武师。 Ternyata tidak sengaja saya belajar dari cucu murid adiknya kakek saya. 因此呢，我就是我的这个祖父的孙子，我们在那里学功夫。 Dan di situ ada rasa kebanggaan, gua adalah keturunan jago kungfu. 那个时候我就感觉到非常的自豪，因为我是就是功夫大师的这个后裔。 Apalagi ketika ketemu guru-guru saya, wah kamu ternyata adalah ada darah dari guru kami gitu ya. 那就是有时候见到我的老师的时候，他们就说：“哦，你是有这个就是功夫的系统。” Dan di situ saya merasa spesial, padahal saya nggak jago-jago banget. 那个时候我就觉得我是多么的了不起，其实呢，我不会那么厉害。 Saudara, tradisi atau sesuatu yang bersejarah di dalam hidup kita bisa begitu bodohnya. 传统的事情就是在我们的这个生命里面所发生的，有时候我们就觉得是那么的愚昧去接受它。 Menjadikan kita seperti punya privilege dan kita tidak perlu berjuang lebih lagi karena kita punya tradisi yang kuat, apalagi ada darah di sana. 让我们就感觉到我们有一个特权，让我们不需要在这个就是在努力去做，因为我们有这个它的系统。 Dan jika tidak berhati-hati ini sungguhlah bahaya, saudara-saudara. 弟兄姐妹，如果我们不小心的话，像这样的观念是非常可怕的。 Dan mengerikannya orang Yahudi ini sampai tidak perlu mendengar orang lain, mendengar guru yang sangat dihargai orang pada masa itu. 因此，犹太人就是觉得他不需要再聆听就是当时被人尊重的这个老师。 Bahkan dikatakan mereka berusaha membunuh Yesus atas nama tradisi dan kebenaran. 更甚的，他们就是用这个传统的名义，想方设法的杀害耶稣。 Seperti zaman Luther juga kalau tidak dilindungi salah satu raja Prancis, dia mungkin sudah mati di tangan gereja pada masa itu. 这个马丁路德如果说没有从法国的皇帝来维护他的话，当时可能他已经被杀害了。 Saudara, tradisi baik, tetapi tradisi juga di saat yang sama bisa menjadi bahaya. Tapi kita tidak bisa lepas dari yang namanya tradisi. 弟兄姐妹，传统是好的，但是传统也能够带来人家的祸害，因为如果说我们没有好好的来执行这个对的这个传统， Termasuk saudara dan saya yang ada bertumbuh di dalam tradisi reform. 也包括我们这些我们在贵正的这个思想里面所发生在我们身上的。 Itu adalah sesuatu yang anugerah luar biasa. Saya mengenal teologi reform. 贵正的这个学说是上帝极大的恩典。 Belajar doktrin secara dalam, sejarah pemikiran, belajar filsafat, belajar Alkitab, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani dengan begitu indahnya dan kuat. 在那里我们可以学到许多的东西，也包括这个希腊文犹太人的这个文化，我们在那里学到许多很美好的东西。 Itu sangat bagus, tetapi juga hati-hati karena juga bisa menjadi spirit superiority, merasa lebih dari yang lain. 这是非常好的，但是我们必须要小心，因为像这样的也能够让我们感到很自豪，并且感到自己是最了不起的。 Setelah dulu belajar reform, begitu saya pulang ke komunitas saya yang lama, saya bilang sesat, salah, nggak akal kitabiah.
当我从贵镇学校里面呢，我们学到了一些东西以后，我回去的时候，回到我那个地方，我就说你是 Ya. 不对的，你是异端。 Ya memang benar, tapi itu kerap kali juga banyak melukai teman-teman saya yang dengan kesederhanaannya, dengan teologi yang terbatas, belajar mencintai Tuhan di dalam keterbatasan dan ketulusan. 其实我讲的是没有错的，但是呢，像这样的状况呢，我却伤害了许多在那里很纯正的来相信、学习耶稣的教义的这个人。 In the name of truth, atas nama kebenaran saya melukai banyak orang. Bukan berarti saya tidak harus memberitakan kebenaran, saudara-saudara. 我那个时候是按照这个真理的名义呢来指责别人。是的，其实我不是说我不可以去教导人家。 Maka sekarang saya suka merubah katanya teologi reform, teologi yang mendekati kebenaran. Saya merubahnya dengan teologi yang merindukan kebenaran. 因此呢，我现在就是经常把它改变了，就是贵正的这个学说呢，我把它改成是有心去明白真理的这个学说。 Merindukan artinya saya harus terus belajar, saya tetap menantikan, saya harus terus belajar yang terbaik. 意思就是 Saudara-saudara. 说，我们必须要继续的学习，继续的装备我们自己。 Saudara, saya akan putarkan sedikit video bahayanya sebuah tradisi yang sudah menempel di dalam hidup kita. Silakan. 有一个视频就是讲到我们有前世的这个危险。 Ini ada video penelitian psikologi. Silakan tolong diputar. Jadi wanita ini dibohongin, saudara, suaranya lebih keras. Ketika ada bel bunyi, semua orang pura-pura berdiri. 这个女孩子呢，就好像被疑惑了，就是当有这个 Semua berdiri. 铃声的 Ketika- 时候，全部都站起来了。 Kira-kira dia ikut berdiri nggak? 那她是否跟着站起来呢？ Ikut, saudara-saudara, tanpa alasan. 影片里面有讲到她也跟着站起来，她也不知道原因是什么。 Lalu dikurangin satu-satu sampai dia sendirian. 那最后呢，大家就坐下来，最后剩下她一个人。 Elaine, please. Semua dikurangin. Ketika sendirian, kira-kira berdiri tidak? 当她一个人在那里，是否她也 Okay, 跟着站起 now 来 she's 呢？ alone. The crowd is Kita akan gone, lihat. and nobody is 我们看一 watching 下。 her except our hidden cameras. What do you think she'll do? Berdiri. 她也 She's 站 now 起来了。 conforming to the rules of the group without Nanti them akan even ada orang being baru there. yang tidak tahu tradisi Now, ini. watch what happens 那有 when we 新的 introduce 新 another 来的，他 outsider 不知 who 道这个 doesn't 传 know the 统。 rules. Kira-kira berdiri kah? 那这个人 Have 是 a 否 seat, 站 and I'll 起 be 来 out 吗 in？ just a couple minutes. Thanks so much. 这个女的站起来了。 Kenapa kamu berdiri? 那个人就问她为什么你要站起来？ Semua berdiri. 哦，他每个人都要站起来， Think she'll teach the new Jadi guy saya what to harus. do? 因此我必须要跟他们一样。因此这个人就跟着站起来了，莫名其 Ini 妙的。 penelitian nyata. We kept the Just, cameras sense. rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Saudara-saudara, tradisi itu diajarkan melalui tindakan ritual yang berulang-ulang. 弟兄姐妹，像这样的事，他们在那里重重复复的这个做出来的， Akhirnya menjadi bagian tubuh kita yang akhirnya ketika tidak melakukan itu tidak nyaman. 因此呢，成为我们如果说我们没有做这样的事的话，我们感觉不舒服。 Tapi bagusnya di dalam tradisi reform kita juga berusaha memahami sejarah pengertian bagaimana tradisi itu ada, betul? 但是呢，在 reform 的时候，我们也学习到底这个传统以前是从哪里来的。
Tetapi terkadang harus diakui kita tetap belajar di dalam ranah tradisi kita. 但是有时候呢，我们必须要继续的学习我们的传统。 Ketika saya hanya mengakui kungfu kakek saya yang paling hebat, 当我单单的承认我这个祖父的这个厉害的功夫， akhirnya saya belajar Wing Chun. 因此呢，我就学习涌泉， Ya. 涌泉拳 Dari selatan musuhnya utara, 是从南方的，并且是北方的敌人。 yang katanya orang utara lebih hebat karena tangannya panjang, kakinya panjang. Kalau selatan pendek-pendek gerakannya. 他们说北方的人更厉害，因为他们的手、他们的脚比我们更长。 Ternyata kalau untuk pukulan jarak pendek, Wing Chun jauh lebih bagus. 但是呢，在近距离的这个打拳的话，咏拳是最好的。 Saudara, kita harus berani melihat ulang tradisi kita, bukan untuk berpindah tradisi. 我们必须勇敢的去重新的再看我们所说的这个传统。 Karena setiap tradisi dibentuk dalam sebuah zaman dan itu terus perlu direvisi dan dipertajam. 因为这个传统呢就是在历代历年这样过去的，并且也有修改的地方。 Maka Yesus dengan berani keras mengkritik tradisi Yahudi itu yang sudah mendarah daging, yang sudah arogan dan sombong dan ternyata juga jahat. 因此，主耶稣他很勇敢的，就是指出他们的这个传统里面的腐败，并且他们是那么的骄傲，那么的就是不对的地方。 Mereka yang merasa kuat sebagai keturunan Abraham yang hidup di dalam tradisi Yahudi yang kuat. 他们就觉得他们是亚伯拉罕的后裔，是活在犹太人的传统里面。 Yesus mengkritik mereka dengan mengatakan ini, tolong PowerPoint-nya tidak. 主耶稣在这里就是指责他们。 Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak peduli kamu keturunan Abraham atau tidak Abraham. 耶稣说：“我实实在在告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆，不管你是亚伯拉罕的子孙。” Dan Yesus mengatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. 耶稣继续说：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。” Keturunan Abraham harusnya mentaati firman Tuhan karena dia bapak orang beriman. 亚伯拉罕的这个后裔呢，必须要明白圣经，并且顺服圣经。 Sama kayak orang bilang, kamu katanya cucunya engkongmu, kungfu aja kagak becus. 就好像你是你的祖父的这个孙，但是你却不能够打功夫。 Dan Yesus juga mengatakan, jika Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah. 接下来主耶稣说：“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于上帝，也是从上帝而来的。” Saudara, di sini tidak hanya kesombongan tetapi juga kejahatan karena mereka pengen membunuh Yesus. Kalaupun Yesus bukan Tuhan, mereka ingin mengakhiri kehidupan manusia. 弟兄姐妹，我们从这里可以看到，他们不单单是那么的高傲，并且他们是那么的凶恶。那个时候，他们想方设法要杀害耶稣，他们不承认耶稣是上帝的儿子。 Saudara, kalau kita lihat tadi ada Yahudi yang percaya, tetapi ada orang-orang Yahudi yang bersuara atas nama keyahudian. 我们看到有的犹太人在那里悔改，但是有的人却用犹太人的这个名义去说话。 Ayat tadi 31 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. 所以耶稣对那信他的犹太人说 Tapi ada orang Yahudi yang lain yang tidak percaya yang mengatasnamakan kami. 但是呢，有一些不信主的这个犹太人，他说我们 Kami Yahudi keturunan Abraham. 我们是亚伯拉罕的后裔。 Di sini kita melihat adanya bahaya kekuasaan, 在这里 saudara-saudara. 在这里我们看到这个拥有权势的危险。 Saudara harus lihat bahwa di Alkitab tidak semua Yahudi menolak Yesus. 弟兄姐妹，在圣经里面，并不是说所有的犹太人拒绝耶稣， Tidak semua orang Farisi menolak Yesus. 不单单所有的法利赛人拒绝耶稣。 Berapa penulis sastrawan sejarawan Alkitab mengatakan penolak Yesus mereka sebut sebagai Yudaioi. 不少的这个这个文学家他们就是拒绝耶稣的是就是Yudaioi. Yahudi Yerusalem yang sedang berkuasa secara politik. 是在耶路撒冷正在掌握
政权的这个犹太人， yang punya kekuasaan lobby dengan Romawi, dengan Herodes, saudara-saudara. 他们与罗马的这个政府呢有关联的。 Yang memiliki kuasa keagamaan dan dapat menyakiti, membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, atas nama kebenaran dan tradisinya, tradisi sucinya. 因为他们拥有这个权势呢，所以他能够用这个上帝的名义呢来伤害并且杀害这个人类的同胞， Umat yang kehilangan kasih Allah. 一个已经失去爱的这个族类。 Maka Yesus dengan jelas mengatakan ini, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 因为耶稣在这里说：“你若常遵行我的道，就是正是我的门徒，你们必晓得真理，真理必叫你得以自由。” Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. 奴仆不能承受，永远的住在家里；儿子是永远住在家里的。所以天父的儿子叫你们自由，你们就得真自由了。 Siapa yang memerdekakan saudara-saudara? 是谁让他们得以自由呢？ Firman memerdekakan, kebenaran memerdekakan, anak Kristus, dan Kristus adalah kasih yang memerdekakan kita dari segala kebencian dan kemarahan dan permainan kekuasaan. 是上帝的话，是上帝的真理，也是神的儿子，因为他充满着真理的这个耶稣。 Memerdekakan dari dosa, kesombongan, superioritas, kekuasaan yang akan bisa meniadakan orang lain atas nama Tuhan, agama, dan tradisi. 从非常非常高傲的，并且呢是在那里感到非常优越的这个人，就是他们拥有这一切，因此他们会伤害许多的人，从这样的罪过里面把它释放出来。 Luther mengkritik tradisi yang jahat, yang tidak adil terhadap jemaat yang sedang susah pada masa itu. 马丁路德呢在那里批评教会，就是他们怎么样的面对那些正在困难的这个会友。 Maka kita harus juga berani mengkritik diri karena kita sudah mempunyai sebuah tradisi gereja reform yang juga kalau tidak berhati-hati kita merasa superior, bermain kekuasaan dan bisa jahat kepada orang 因此 lain. 呢，我们也必须要审查自己。虽然我们有这个归正教会的这个教导，但是呢，我们如果说不小心的话，我们会自以为是。 Saya bersyukur melihat ada piano, ada drum di situ, saudara-saudara. 我非常感恩，因为我们在那里看到有钢琴。 Saya bersyukur melihat ada paduan suara yang sangat indah. 我也非常感恩，因为有那么好的示范。 Dan mungkin bersyukur setelah ibadah nanti melihat anak-anak muda yang menyanyi dengan cara yang mungkin berbeda tapi juga indah, saudara-saudara. 甚至呢，我也非常感恩，在第二堂的时候，我们也看到那些年轻人那么的尽情的来在那里赞美我们的神。 Saya bersyukur ketika melihat ama-ama nyanyi. Saya di Surabaya jadi sering ke Pasar Atom, saudara-saudara. 我非常感恩，我们看到有年长的姐妹们在那里唱歌。我经常在泗水的时候，我经常到原子市场那边。 Jadi sering mendengar lagu Mandarin. 因此，我经常听到这个用华语唱的这个歌。 Ketika dengar Sefeng真的爱我, nggak tahu lanjutannya, lupa saudara-saudara. 他那里唱的就是 Apakah engkau mencintai saya? Dan lihat orang-orang gerangan sebelumnya bisa tersenyum mengingat memori yang indah di sana. 因为我们也看到在那里他们会欢喜快乐，他们觉得那么的喜乐。 Saya juga tersenyum melihat anak saya sekarang lagi rame apuci, aha, apa itu gitu ya. Tapi mereka tertawa, 并且 saudara-saudara. 呢，我也看到我的孩子现在正在学阿布记。 Saya nggak tahu artinya juga dari Bruno Mars, saudara-saudara. 其实我们也不知道它意思是什么。 Beberapa tahun lalu terjadi banyak keributan di gereja Injil. Yang satu mau drum, yang senior bilang nggak boleh, boleh cuma suaranya aja, alatnya nggak boleh. 哦，前一段时间就是在这个福音派的这个教会里面，有一些关于应做这个drum 的这个事情在那里争执。 Apakah hanya karena alat musik kita harus terpecah? 那是否单单应做这个音乐的这个曲剧呢？我们分裂呢？ Saudara tahu dulu sebelum gereja reformasi nggak ada piano ada di gereja, saudara-saudara. Pipe organ. 弟兄姐妹，当宗教改革以前，没有钢琴，只有风琴在教会里面。 Piano ini tempatnya bukan di gereja. 其实这个钢琴呢，不能够放在这个教会的。
Yang punya tradisi harus belajar melihat yang lain. Anak-anak muda juga harus melihat bagaimana orang tua mereka dibentuk dan punya memori indah dengan tradisi yang begitu indah, 因 saudara-saudara. 此，因此我们每个人必须要明白，也用同理的心来看，因为他们所传统的这个传统呢是那么的美好，他们因着这个传统，他们心中非常快乐。 Jujur isi saya kadang-kadang suka musik yang gitu, saudara-saudara. Saya sekarang sudah tambah tua, pusing. 城市的以前我很喜欢这个大鼓的这个音乐，但是呢，我现在也老了，我 Tapi 就感到 kadang melihat dia bahagia dan dia bisa memuji Tuhan dengan itu, saya mencoba belajar. Walaupun saya tidak suka, saya mencoba belajar. 虽然我不那么喜欢，但是当我看到他们会因着这样的事情他感到喜乐的话，我心中也感到喜乐。 Jadi setiap generasi harus saling belajar. 因此，每一个阶段的人必须要互相的学习。 Jadi artinya the truth that sets free, kebenaran yang membebaskan. 就是真理比较你们得以自由的意思呢？ Kita tidak dikuasai lagi dosa. Dalam hal ini di teks ini berbicara tentang kesombongan, abuse of power, menyakiti sesama atas nama, menyalahgunakan kekuasaan, saudara-saudara. 我们不再被罪所辖制，我们在那里感到骄傲，并且有一个优越感，滥用这个权势， Menyakiti sesama atas nama Tuhan, kebenaran dan tradisi suci. 以上帝的名义来迫害别人，就是因着他们说必须要圣洁。 Ini juga yang dilawan oleh Martin Luther. 这就是马丁路德批评的 Maka 另外 saya 的事情。 suka satu semboyan reform, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja reformasi yang terus membaharui diri. 因此，我非常喜欢这一段的话，就是说不断的更新自己的改革教会，就是让我们的教会继续改革，永远的改革。 Artinya kita harus berani dikritik dan mengkritiki diri, saudara-saudara, mereformasi reform. 意思就是我们愿意接受批评，并且愿意自我批评。 Saudara jangan salah, sekarang dari gereja-gereja golongan karismatik banyak belajar di dalam belajar teologi reform, saudara-saudara. Mereka terbuka untuk belajar. 其实这个时候，森林教会的这个人呢，经常也开始向我们学习关于这个贵正的这个教义。 Saya mengenal beberapa hamba Tuhan besar muda di kalangan karismatik sekarang sekolah teologi di teologi reform. 我认识不少的这个大的牧师是从森林教会的，他们也开始学习到圣经业里面学习贵正的这个教 Yang 义。 kedua, melatih kesadaran atau awareness ketika kita sering menyalahgunakan kekuasaan yang kita miliki. 另外呢，我们必须要操练我们的意识，让我们不要滥用这个权势。 Nggak boleh, ini nggak sesuai dengan yang kita lakukan selama ini. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. 滥用权势，他们说这个不可以，因为以前我们没有这样做的。 Kita bisa bertanya, berdiskusi mengapa ini penting, mengapa mereka menjadi sesuatu yang generasi selanjutnya merasa itu penting, 其 saudara-saudara. 实呢，我们可以互相的这个交流，让我们知道到底为什么这样做呢？或者呢，就是这样做呢，是对我们的下一代有什么好处？ Generasi muda juga bisa bertanya mengapa ini sangat menempel di generasi tua, apa memori-memori keindahan yang sudah Tuhan kerjakan selama ini. 那年轻的也可以向年长的去询问，为什么像这样的传统、像这样的爱好呢，一直粘在你们的身上，并且你们在那里因此得着喜乐呢？ Saya di GKI Puri memegang sebuah ibadah yang lebih kontemporer, saudara-saudara. 我在布利的这个会堂，我也是带领那些比较热烈的这个崇拜。 Tapi ada kemarin kita undang beberapa rekan dari Gloriamus ya, dia GDC ya, dia nyanyi, wah anak-anak juga bisa melihat keindahan itu. 但是那一天有 Gloria Mus 的诗班在那边唱诗的时候，那些人听了以后，他们感到心中非常的感动。 Yang terakhir belajar mendengar secara empati tradisi yang berbeda. 最后呢，让我们用同理的心来对待那不同的传统。 Tidak harus menjadi tradisi itu, tapi kita bisa belajar dari tradisi itu dan mempertajam tradisi kita. 我们不需要，也不必须要像他们的传统一样，但是呢，我们可以从中得着学习。 Saya melayani ke sebuah gereja yang bukan dari tradisi kita. 我就服侍一个不是从我们的传统之乡这个教会。 Begitu datang gembalanya peluk saya. 那个他们的这个牧者来了以后，他拥抱着我。
Pertama takut saudara-saudara. 开始的时候我感到惧怕， Langsung dipeluk. Ternyata nanti wakil gembala peluk saya. 那他们就是真的这个父的也是拥抱着我。 Mereka jemaat ketika sedih bisa pegang pundak di sebelahnya dan dia berdoa sampai sebelahnya menangis. 他们的会友当他们感到灰心伤胆的时候，会抱着他，并且为他祷告，直到这个人 Saya 感动的哭泣。 Saya terbekati dan tersentuh dengan tradisi itu. 真的像这样的传统，我得做这个福分。 Tapi nggak mungkin besok tato di GKI Puri saya pelukin satu-satu saudara. Mamanya marah ya. 但这不可能。我说到这个布利的这个过一堂的时候，我拥抱着他，可能他爸爸妈妈会生气啊。 Tapi bagaimana kedekatan itu bisa nyata karena kita tidak dalam tradisi itu tetap nyata tapi dalam bentuk yang berbeda yang khas punya kita. 那虽然我们没有这样做，我们不需要去拥抱，但是我们可以更加的洁净，跟他交通，让我们可以更加的心灵的做这个 Entah dengan pai, 交通。 entah dengan pai, entah dengan traktir, kasih makanan, kasih babi. 用许多的方法，可能我们可以请他吃饭，给他吃猪肉。 Semoga ini bisa memberkati karena GKI kan makanannya enak-enak saudara. 因此，让这样的事情呢，可以带来我们的祝福，因为我们知道在教会里面，在这个过一堂里面有许多好吃的东西， Apalagi pluit sama pik ya. 尤其是 blue 跟 big Semoga Tuhan memberkati. 上帝祝福我们每个人。 Mari kita berdoa. 我们祷告。